Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid Ustazah yang sekarang ini berada di rumah? Ustazah doakan semoga semuanya berada dalam keadaan yang sihat dan ceria selalu. Hari ini sekali lagi bersama dengan Ustazah Rashidah binti Syahran daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Seri Yong Ping. So hari ini kita nak belajar apa? Kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 5, bidang akhlak, pelajaran yang ke-21. Tajuknya ialah Sifat Mazmumah Meracuni Hati. Sebelum kita mempelajari tajuk ini dengan lebih dalam lagi, Ustazah mengharapkan murid-murid di rumah telah pun bersedia dengan buku teks, buku latihan, alat-alat tulis supaya murid-murid bolehlah membuat catatan di sepanjang pengajaran dan pembelajaran Ustazah pada hari ini. Jom kita tengok slide yang seterusnya. Baiklah murid-murid, kita masuk kepada objektif pembelajaran pada hari ini, iaitu yang pertama, murid-murid akan dapat menyatakan maksud, dalil dan contoh sifat mazmumah, iaitu antaranya riak, ujub dan juga hasad. Yang kedua, menjelaskan cara meninggalkan sifat mazmumah. Dan yang ketiga, merumuskan hikmah meninggalkan sifat mazmumah. Jom kita tengok tajuk pelajaran ini dengan lebih dalam lagi. Ya, baiklah murid-murid, kita masuk kepada pelajaran yang pertama ataupun objektif kita yang pertama, iaitu berkenaan dengan maksud mazmumah. Apa maksud mazmumah? Ya, sifat dan tingkah laku keji yang berlawanan dengan syarak. Saya ulang balik. Sifat dan tingkah laku keji yang berlawanan dengan syarak. Antara contoh sifat mazmumah yang pertama yang ingin kita pelajari pada kali ini ialah sifat yang pertama disebut sebagai riak. Pernah dengar kan perkataan riak? Apa maksud riak? Riak ialah melakukan amalan untuk dilihat dan dipuji oleh orang lain. Contohnya, kita melakukan satu amalan, satu ibadah, satu pekerjaan supaya dipuji ataupun dilihat oleh orang lain. Bila orang tak puji, orang tak lihat, maka kita tak nak buat. Jadi ada timbul perasaan riak. Perasaan riak dalam diri bila orang melihat apa yang kita lakukan. Dan orang puji kita. Kita rasa suka. Jadi kita hendaklah jauhkan diri murid-murid daripada sifat yang sedemikian. Kita lihat kepada dalil larangan Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan sifat riak. Dalam surah Al-Ma'un ayat yang keempat hingga keenam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Maksudnya, maka kecelakaan yang besar bagi orang yang solat, iaitu mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan solatnya. Juga bagi orang-orang yang berkeadaan riak dalam ibadat dan bawaannya. Nampak tak? Allah melarang sifat riak ini dalam amalan yang kita lakukan. Seterusnya, kita lihat antara contoh-contoh sifat riak. Nampak kan gambar ni? Gambar orang tengah melaksanakan ibadat. Bagus tak? Bagus. Gambar orang tengah melaksanakan sedekah. Bagus tak? Bagus. Tapi bila masa jadi dia tak bagus? Bila dalam hati ada sifat riak. Contohnya dia kata apa? Ya Allah, bestnya bila ada orang nampak. Seronoknya bila ada orang lihat. Jadi itulah yang dikatakan sebagai
riak. Bila ada rasa seronok untuk dilihat oleh orang lain. Baiklah, kita lihat contohnya. Contohnya ialah melaksanakan solat sunat bila berada di hadapan orang sahaja. Bila di belakang orang, kita tak buat. Ataupun bersedekah hanya kerana mengharapkan pujian daripada manusia. Bila manusia tak puji, maka kita tak nak buat. Ya, ini antara contoh-contoh sifat riak yang perlu kita jauhkan dalam kehidupan kita. Baiklah murid-murid, antara sifat yang ketiga yang dilarang dalam Islam ialah berasa bangga, iaitu ujub. Minta maaf ya. Iaitu sifat yang ketiga, apa dia? Ujub. Kita lihat apakah maksud ujub. Ujub ialah berasa bangga dengan amalan dan kelebihan yang ada pada diri sendiri. Bangga dengan amalan dan kelebihan yang ada pada diri sendiri. Antara contoh ataupun antara dalil larangan sifat ujub ialah dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. Maksudnya, iaitu semasa kamu berasa megah dengan sebab bilangan kamu yang ramai, maka bilangan yang ramai itu tidak mendatangkan faedah kepada kamu sedikit pun. Nampak tak murid-murid? Ini antara larangan sifat ujub. Yang kedua, kita lihat contoh sifat ujub. Antara contoh sifat ujub, nampak tak gambar ni? Kan, nampak tak budak ni pandai. Budak ni pandai dalam matematik. Bila dia pandai dalam satu benda, maka ada perasaan bangga dengan kehebatan ilmu yang dimiliki. Sebab itu murid-murid, kita kena jauhkan diri daripada sifat ujub. Bila kita dapat sesuatu yang tak ada pada orang lain, maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah dan hendaklah kita berkongsi kelebihan kita dengan orang lain supaya ia tidak akan menimbulkan rasa ujub dalam diri kerana bangga dengan kehebatan ilmu yang kita miliki. Nampak? Yang kedua, nampak kan gambar apa ni? Merasakan diri lebih soleh berbanding orang lain. Kita rasa kita seorang je yang baik, orang lain tak baik. Jadi sebab itu jangan ada sifat ujub dalam diri sendiri ya. Kena jauhkan murid-murid. Kerana ini merupakan sifat-sifat mazmumah. Murid-murid yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk sifat mazmumah yang seterusnya, iaitu perkataan ataupun perbuatan disebut sebagai hasad. Apa maksud hasad? Hasad ialah perasaan dengki melihat kelebihan yang ada pada seseorang. Dan kita berharap supaya kelebihan tersebut hilang daripadanya. Contoh ataupun ayat yang menyatakan tentang dalil larangan sifat hasad ada dalam surah Al-Falaq ayat yang kelima. Dalam firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan daripada kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya. Jadi sebab itu murid-murid, kita hendaklah menjauhkan diri daripada sifat hasad. Mari kita lihat contoh perbuatan sifat hasad. Antara contohnya ialah dengki dengan rakan yang memiliki kekayaan, harta atau pangkat dan berharap agar dia jatuh miskin. Nampak kan? Yang kedua, cemburu dengan seseorang yang memiliki rupa paras yang cantik dan berharap agar dia menjadi cacat. Ini pun tak bagus murid-murid. Kerana sifat hasad ini merupakan salah satu daripada sifat-sifat mazmumah. Baiklah murid-murid yang dikasihi, bagaimana agaknya cara kita nak tinggalkan sifat mazmumah yang ada dalam diri? Ada caranya.
Jadi, jom kita belajar bagaimana cara kita nak tinggalkan sifat mazmumah. Antara cara yang pertama ialah, kita lihat yang pertama ni. Apa dia? Sentiasa amalkan sifat mahmudah. Apa contoh sifat mahmudah? Iaitu segala sifat-sifat yang baik. Contohnya, bersangka baik, baik hati, bertolak ansur, selalu menolong orang, senyum dengan semua orang, bermanis muka, macam tu. Dan kita hendaklah jauhi diri daripada sifat-sifat mazmumah. Itu yang pertama. Yang kedua, sentiasa berzikir kepada Allah. Murid-murid, lidah yang sentiasa berzikir, ingat kepada Allah, insya-Allah mereka akan takut untuk melakukan sifat-sifat mazmumah. Yang ketiga, kawal keinginan nafsu yang suka dengan kemegahan dunia. Betul kan? Kadang-kadang kita suka dengan harta dunia, suka dengan kecantikan, suka dengan kebanggaan dunia. Jadi kita kena kawal nafsu yang ada ini. Kerana kita kena ingat dunia hanyalah tempat persinggahan, akhirat tempat kita yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Dan yang keempat, apa dia murid-murid? Kita hendaklah sentiasa, pandai. Apa dia? Muhasabah diri. Supaya apa? Supaya kita akan terhindar daripada sifat mazmumah. Baiklah murid-murid yang dikasihi, kita lihat seterusnya apakah hikmah ataupun kebaikan bila kita meninggalkan sifat mazmumah ini. Ada kebaikannya, banyak kebaikannya. Dan Ustazah berikan di sini 4 kebaikan meninggalkan sifat mazmumah. Yang pertama, apa dia? Dapat membentuk akhlak mulia. Apa dia yang pertama? Dapat membentuk akhlak yang mulia. Yang kedua, dapat mendidik jiwa supaya tunduk dengan kekuasaan Allah. Maknanya murid-murid, hati kita, jiwa kita akan sentiasa merasa tunduk dengan kekuasaan dan kehebatan Allah. Allah yang beri kepada kita semua yang kita ada. Kerana apa yang kita miliki, semua Allah yang punya. Yang ketiga, kita akan mendapat ketenangan hidup, ketenangan jiwa sebab kita menjaga hubungan baik sesama manusia. Dan yang keempat, dapat memperkukuh jati diri Muslim dengan sifat-sifat mahmudah. Murid-murid yang dikasihi, lagi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ustazah harap murid-murid dapat faham tajuk pelajaran kita tadi dengan baik. Di sini Ustazah sertakan latihan penilaian supaya murid-murid dapat memperkukuhkan semula kefahaman dalam tajuk pelajaran kita pada hari ini. Antara soalan yang diberi ialah, soalan yang pertama, apakah maksud riya, ujub dan hasad? Soalan yang kedua, nyatakan 2 contoh sifat riya. Soalan yang ketiga, nyatakan 2 cara meninggalkan sifat mazmumah. Dan soalan yang keempat, terangkan 2 hikmah meninggalkan sifat mazmumah. Ustazah harap murid-murid dapatlah menjawab soalan ini dengan baik, sama ada berpandukan kepada apa yang Ustazah sampaikan pada hari ini ataupun berpandukan kepada buku teks sebagai panduan dan juga rujukan. Jadi Ustazah harap murid-murid dapat menjawabnya dengan sempurna dan baik. Dan kita telah pun berakhir pada pelajaran kita pada hari ini. Ustazah mengucapkan ribuan terima kasih kepada murid-murid yang sudi untuk mendengar ataupun mempelajari ataupun berkongsi sama pembelajaran bersama dengan Ustazah pada hari ini. Didoakan semoga murid-murid akan terus istiqamah dalam menuntut ilmu supaya kamu akan berjaya dengan cemerlang di dunia dan di akhirat. Akhir kalam, semoga kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.